Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Fa inna khairal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Sadaqah Rasulullah. Urusi Tuan Haji Jaafar, Fadil Tuan Imam Ustaz Yahya, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, pada 13 Rejab 1435 Hijrah bertemu sekali lagi kita. InsyaAllah akan kabul dengan ketiadaan Fadil Ustaz Alia Sulung untuk kita sama-sama mendengar beberapa nasihat daripada ulama kita dan juga beberapa nakalan daripada ulama kita. Tuan-tuan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita menyebut tentang Ramadan, Sya'ban, Rajab ni, Allah Ta'ala, Nabi mengajar kita satu doa yang biasa kita dengar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkati kami dalam bulan Sya'ban dan juga dalam bulan Rajab, Sya'ban, dan sampaikan kami dalam bulan Ramadan. Jadi kita doa supaya Allah Ta'ala memberikan kesempatan sekali lagi kepada kita untuk kita menjadi tetamu Ramadan, insyaAllah. Yang mana Ramadan ini hanya dikurniakan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak dikurniakan kepada umat lain. Hanya Nabi saja terima Ramadan ini. Dan Ramadan adalah kaedah Allah Taala untuk mengislahkan umat. Kaedah Allah Taala untuk mengislahkan umat Muhammad. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bila kamu berpuasa ni, insya-Allah di akhir puasa itu, hasil natijah puasa ni, kamu akan la'allakum tattaqun, kamu akan bertakwa. Itu islahnya. Itu kaedah Nabi, kaedah Allah untuk menjadikan kita ni manusia yang bertakwa. Antaranya adalah Nabi menurunkan Ramadan al-Mubarak, iaitu bulan puasa. InsyaAllah lagi ni nama lagi. Baik. Hari ini saya akan bentangkan beberapa nakalan ataupun beberapa tahqiq daripada seorang ulama yang saya biasa sebut namanya di sini, yaitu Asy-Syahid Al-Imam Hasan Al-Banna. Kalau dulu kita membentangkan tentang nakalan daripada Asy-Syaikh Abu Ala Al-Maududi berkaitan tentang asyurut, syarat-syarat untuk an-najah, untuk kemenangan Islam atau kebangkitan Islam itu. Antaranya adalah mestinya ada iman, ilmu, mestilah ada ilmu yang sebenar daripada ilmu Islam yang sebenar. Bukannya ilmu yang sembarang-sembarang. Maka al-aqidatus salim, al-ilmu sahihah, ilmu yang sahih, ilmu yang baik, ilmu yang benar, ilmu yang bukan sembarang. Yang keduanya, syaratnya adalah mesti ada iman yang kukuh. Sabat, al-iman Nabi Sabit, iman yang sabat, iman yang tetap, bertakwa pada Allah dengan sebenar-benar takwa. Selalu kita dengar kan dalam khutbah. Bukan iman kepada khutbah itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah sebut dalam Quran dan kita pun mengkhutbahkan pada ini. Baik. Ittaqullah. Beriman pada Allah ini syarat utama nak berisi kemenangan ataupun kebangkitan Islam semula. Ini yang disebut oleh para alim ulama kita. Kalau kita tengok dalam perang Badar 300 lebih dalam 1000 lebih, Allah Ta'ala menangkan antara sebab utamanya kerana para sahabat ini bertakwa yang tidak ada tolak tandingan. Kita ramai juga Nabi kata, tapi ramai bagikan buih di lautan imannya. Hari ini kafir, hari ini beriman, esok kufur. Lusa beriman lagi, kemudian hari seterusnya kufur lagi. Itu kita. Pagi beriman, petang kufur. Nabi sebut tu. Kan? Itu yang kita bahaya sekarang. Waktu kita nak menuju ke arah kebangkitan,
umat Muhammad tu susah lagi lah. Walaupun ada, tapi masih lagi memerlukan masa. Yang ketiganya mesti ada syakhsiyah. Bukan syakhsiyah, mesti ada syakhsiyah ataupun akhlak. Sama sekali ilmu, yang keduanya mesti ada iman, yang ketiganya mesti ada akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus pada manusia ini, Nabi kata, bukan sekadar untuk membawa agama, tapi untuk memperbaiki akhlak. Liutammima, untuk membina, menyempurnakan akhlak. Akhlak apa? Akhlak yang baik, bukan akhlak yang jahat. Ini orang Islam sendiri yang main judi, minum arak. Orang Islam sendiri yang curi dan sebagainya. Dia tak menjadi akhlak pada orang yang bukan Islam. Ini antara syarat utama. 3 syarat utama ni kalau kita mau tengok Islam ni kembali menyinar di bumi Allah ni, 3 syarat ni mesti selesai. Al-ilmu, al-iman, wal-akhlaq, al-syakhsiyah. Aku tak sebagai 3 laku kita. Kalau 3 gabungan ini tidak ada lagi, kita akan melihat Islam ni tidak ada bangkit. Walaupun masjid banyak bersepah, walaupun manusia Islam bukan sedikit, tuan-tuan, ramai. Untuk di Arab saja cecah 300 juta orang Islam. Tapi tak boleh lawan Israel yang tak sampai 5 juta itu. Sebab apa? Sebab iman mereka lebih, ilmu mereka tak power. Akhirnya dia tak boleh nak memerangi orang yang sedikit daripada mereka. Sedangkan sifat sedikit dan menang ni bukan sifat manusia bernama kafir. Sifat sedikit yang besar, sedikit dan menang ini sifat orang Islam. Tapi bila Allah Ta'ala banyakkan sikit, tak menang pula. Sebab apa? Sebab yang banyak itu tak memberikan kualiti, yang sedikit itu beri kualiti. Selalu kita dengar kan, biar banyak, biar sedikit, yang penting berkualiti. Tapi kita nak bukan sedikit saja, kita mau banyak juga. Tapi banyak yang berkualiti, bukan banyak yang berkuantiti. Yang mana kualitinya itu memenuhi 3 indikator yang saya sebutkan. Pertama sekali ilmu, yang keduanya iman, yang ketiganya akhlak. Lepas tu kita kena cari ilmu, jangan berlagak pandai lah. Jangan menjaga pandai. Nabi sendiri pun bertalakai ilmu dengan malaikat Jibril. La tuharrik lisanaka lita'jala bi. Wahai Nabi, kau jangan kelang kabut dalam mencari ilmu, dalam menerima wahyu Allah. Kita ni bukan kelang kabut, langsung tak pergi cari ilmu. Kita tuan. Itu masalah orang Islam ni. Dan orang Islam ni bila dia jahil, dia tidak akan ikut perintah Allah. Dia akan berikut perintah nafsunya. Manusia ni bila tak sembah Allah, dia akan sembah benda lain. Dia tak sembah berhala, dia sembah nafsunya. Simple. Dia tak pergi sembah berhala, tapi dia sembah nafsu. Ciri-ciri orang sembah nafsu, dia tak ikut perintah Allah. Tak sembahyang, dia tak sembah Allah, dia sembah nafsu. Maka dia tak sembahyang. Kalau dia sembahyang, yang orang kompor dia sembahyang, dia sembah Allah. Kenapa dia tak sembahyang? Sebab dia sembah nafsu. Nafsu yang merosakkannya. Bisu, Allah Ta'ala kata, la'ammaratul bisu. Tak lain tak bukan nafsu amarah ni, nafsu yang merosakkan. Antaranya adalah lembek ataupun lemah dalam beramal ibadah. Lepas tu ulama kata, bila kita ni lembek dalam beramal ibadah, malas beramal ibadah, itu tanda-tanda hati kita sakit. Sakit, hati sakit, tak boleh jumpa doktor. Doktor tak boleh nak rawat. Hati sakit, kena jumpa Allah, kena berhadapan dengan Allah, dan juga kena memperbaiki di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang katakan kita punya kesalahan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dimati Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak sebutkan beberapa benda yang perlu kita, orang katakan perlu kita beriktibar bersama. Faktor-faktor, saya tak nak mengajar PK pun ada sedikit pun. Kita mengajar fikrah, muhasabah. Faktor-faktor kenapa kehidupan orang Islam ni makin dirungkai disebut oleh Al-Imam Hasan Al-Banna. Imam Hasan Al-Banna ni guru pada Syekh Qardawi. Siapa Syekh Qardawi? Bukan pakcik dia jual air ke tepi sungai tu. Siapa Syekh Qardawi? Ni tokoh mujadid ulama besar. Syekh Qardawi. Dia guru secara tak langsung. Walaupun bukan dalam disiplin ilmu, tapi dalam pemikiran membentuk umat tu, Syekh Qardawi ni dia banyak berguru dengan Al-Imam Hasan Al-Banna. Dia dengar ceramah, dia dengar kuliah dan sebagainya. Muhammad Al-Ghazali, Syekh Shaltut, Dr. Ali Al-Abu Halim Mahmud, Al-Imam Santoso, siapa lagi? Syekh
Syekh Muhammad Al-Ghazali. Dia dua, Imam Ghazali lain, Muhammad Al-Ghazali lain. Al-Ghazali yang Bidayatul Hidayah. Kitab Ihya Ulumuddin, itu yang disebut, yang dikarang. Syekh Al-Ghazali ini seorang ulama besar daripada Mesir. Tokoh-tokoh ini semua dipengaruhi oleh Al-Imam Hasan Al-Banna dalam bidang pemikiran bagaimana nak menggerakkan umat ke jalan yang benar. Bagaimana nak menjadi sebab tu Syekh Qaradawi ini dia pernah dihalau oleh para Mesir. Dia duduk lama di Qatar dan sekarang jadi mufti Qatar. Sekarang dia lama di Qatar. Sebab apa? Sebab dia tak boleh masuk Mesir. Kalau dia masuk Mesir, susah. Dia tak boleh masuk Mesir sebab Mesir tak mau terima dia. Sebab apa dia mau terima dia? Sebab dia takut Syekh Al-Azhar, Syekh Qaradawi ini nak masuk Mesir. Dia memegang peranan penting. Sebab ulama ni bila dia berani, Islam akan naik. Itu dia takut tu. Jadi dia tak nak masuk Mesir. Sebab Mesir ni sejarahnya banyak menzalimi ulama-ulama. Kawan saya ramai belajar di sana. Mesir ni kita nak buat program macam ni pun payah. Depan tu ada penembak anda. Betul, kita nak buat usrah, kita nak buat program-program halal ke ilmu. Kalau di Malaysia ni selamat lagi, di Mesir tak boleh. Sebut nama Imam Hasan Al-Banna, besok kita tak tahu di mana sudah kita. Kita punya muka ni tak tahu di mana. Keluarga kita pun tak tahu di mana sudah kita. Mungkin boleh jadi di bawah penjara bawah tanah. Mesir. Bila tengok buku Ikhwan Muslimin, habis kita tangkap. Betul? Itu di Mesir. Dia berontong tu, dia berontong tu bukan nak saman saja. Nak tengok siapa yang pergi program ilmu. Kalau macam ni sekarang ni kumpul nak tangkap semua ni, aku dulu masuk. Kalau zaman tu lah zaman dia. Sebab tu kalau di Mesir ni ada setengah tempat yang agak selamat buat kuliah. Tapi kuliah tu dia biasa. PK, sirah. Tapi kalau kuliah-kuliah menunjukkan tentang jihad, dakwah, itu dia tak boleh. Ditangkap ramai-ramai. Bukan, itu di Mesir. Dan Imam Al-Banna ni antara tokoh yang lahir di Mesir. Yang menubuhkan gerakan yang paling bersistematik di dunia, yaitu gerakan Ikhwan Muslimin yang kita kadang-kadang kita dengar gerakan ini gerakan pengganas. Coba kajilah. Saya 5-6 tahun kaji Ikhwan Muslimin ini, tak ada pengganas pun. Malah mereka banyak ulama-ulama lagi. Dan dia antara gerakan yang mengantar ribuan pemuda Islam untuk mempertahankan Palestin daripada dijajah oleh Israel. Orang Arab Israel dihantar mujahidin. Tiba-tiba kita kata pengganas. Apalah kita ni, sekarang kita cakap. Kita dengar benda yang kadang-kadang tak betul, jadi pemikiran kita pun sembarang macam kita cakap. Baik, dia kata sini antara beberapa dia kata. Saya translate terus PM, dia ada BI bahasa Arab PM terus. Antara faktor-faktor dia kata sini yang berungkai pada kehidupan manusia yang bernama Islam, negara Islam dan rakyat Islam. Awal dia kata sini al-awal, yang pertamanya adalah krisis politik dia kata sini. Dan juga wal asabiyah dan fanatik kaum dia kata sini. Ini faktor yang menjadikan rakyat dan juga orang Islam ni jadi lebih. Sama sekali tidak ada politik yang adil. Dan juga disertai daripada itu ada fanatik kaum asabiyah. Perebutan kuasa kita sini. Berebut menjadi pemimpin. Untuk apa? Untuk menjadi terkenal dia kata. Bila kita dapat orang-orang macam ni dalam suasana masyarakat Islam, kita takkan nampak kebangkitan Islam. Sebab jawatan ni bukan untuk diminta. Orang yang minta jawatan jangan kita bagi. Sebab biasa orang minta jawatan ni untuk terkenal. Dia kata sini krisis politik. Dalam Islam ada politik, ada politik. Siapa tolak politik tak sempurna imannya. Tak sempurna. Jadi itu ada politik kotor. Tak, politik tak kotor. Yang politik tu kotor. Politik tu tak bersih. Politik dari Allah. Kalau kita baca Muqaddimah Sirah Nabawiyah dikarang oleh Dr. Ali Muhammad Sya'rabi, seorang pakar sejarah. Dia menulis tentang Muhammad Al-Fatih, seorang tokoh yang membuka Konstantinopel pada tahun 1453. Dia kata sendiri bagaimana sirah Nabi ini membentuk daulat Islamiyah, politik Islam yang hebat, dakwahnya hebat. Dalam Muqaddimah yang agak panjang disebut.
Jadi kita jangan tolak politik. Jadi politik macam mana yang Islam ajar? Ada ajaran politiknya, manhajnya. Atau kena rujuk Nabi. Nabi membuka Madinah. Dia ada pasalnya disebut sebagai Constitution of Madinah, perlembagaan Madinah. Yang kita sekarang ni perlembagaan laureat, perlembagaan parlimen. Waktu kita ada demokrasi parlimen. Nak luluskan satu akta bawa ke parlimen. Bincang, akhirnya lulus jadi akta. Itu yang ada akta keselamatan dalam negeri, akta pengangkutan. Itu semua perlembagaan itu. Ingat masa zaman Nabi tak ada perlembagaan. Perlembagaan di zaman Nabi Quranul Karim. Cuma dari segi kaedah teknikalnya itu Nabi buat dari segi ijtihadnya ada pasal-pasal untuk orang Islam. Sebab negara Madinah ni bukan semuanya Islam. Ada Yahudi pula pecah tiga. Kainuqa, Quraizah, Bani Nadir, yang jenis yang kepala degil ni. Ada pula yang tak Islamnya. Dan Nabi buat. Saya pernah bentang satu kertas kerja. Sahifatul Madinah. Fitrah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fitrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para seorang kata, zaman Nabi kan ada orang Cina. Memang tak ada orang Cina zaman Nabi. Siapa kata ada orang Cina? Memang takkan ada orang Cina. Nah, bolehkah kita samakan politik sekarang dengan politik zaman Nabi? Saya jawab, boleh. Dari sudut al-ibrahnya, dari sudut pengajaran, strateginya. Cuma watak berbeza. Itu aja. Bila Nabi meminta Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menggantikan Nabi sebagai imam, sah sembahyang, cuma watak berbeza. Imam jauh ubah, tapi sembahyang sah. Itu juga dalam kaedah politik. Cuma politik yang macam mana yang Islam ajar? Dia ada kaedahnya. Disebut oleh Al-Imam Ibn Khaldun dalam kitab Muqaddimah. Liiqamatid din wa siyasatid dunyawi. Ini syarah panjang tuan. Kena buka satu lagi kuliah as-siyasah. Bagus juga tu kalau buka as-siyasah syar'iyyah. Siyasah Islamiyah. Supaya kita faham. Sebab kita sekarang ni diperintah oleh politik yang zalim. Tu Amerika Syarikat, Yahudi, tu dia boleh malur kita. Dia tebak sekarang, dia boleh masuk negara-negara Islam. Relax ya, sedangkan negara Islam ada kedaulatan masing-masing. Dia boleh masuk sebarang begitu saja. Sebab apa yang terjadi? Sebab politik dunia ini dikuasai oleh orang kafir. Tuan. Jadi kita nak ambil balik benda ni. Supaya apa? Supaya kita boleh islahkan dunia ni. Kembalikan balik. Hasan Al-Nabi sebut, kenapa kamu tengok sekarang dunia ni jadi teruk? Sebab Islam tak memegang dunia ni. Dari segi ekonomi Islam tak pegang. Semua ni makan hutang belaka. Secara tak langsung ada hutang rumah bukan mahal sangat. Sekarang rumah ni mahal sekali sebab ada sistem kapitalisme. Tahu kan kapitalisme? Sistem monopoli. Kita bayar bukan untuk rumah kita, tapi untuk orang. Orang kita bayar melampau-lampau. Lepas tu kadang-kadang kereta ni dari sudut ekonomi lah. Kereta kita ni antara kita paling mahal di dunia. Sebab dia punya cukai saja. Sebab apa jadi macam ni? Ini sistem kapitalisme. Kita tak boleh nak salahkan dia bertugas tu. Itu tak apa-apa. Sebab sistem ni dikuasai oleh sistem dunia. Siapa yang pegang politik, dia pegang ekonomi. Senang cerita. Yang pegang politik dunia ni nak bapak zalim ni, bapak kafir. Jadi dia kuasai. Waktu rokok kita berpetras, tak boleh. Kalau suruh orang tak merokok boleh, tapi kalau dah sekat rokok tu masuk ke negara kita tak boleh. Sebab rokok antara sumber utama ekonomi dunia. Tuan. Kalau kita belajar ekonomi, saya tak tahu sangat, cuma sikit-sikit tahulah. Sebab apa jadi macam ni? Bila politik ni kita pemerintah disebut al-iqamatud din wa siyasatid dunyawi, membina agama dan mentadbir dunia dengan agama. Sekarang di dunia ditadbir dengan nafsu. Yang zalim makin zalim, yang jahat makin jahat, yang miskin makin miskin. Sebab apa jadi macam ni? Sebab yang memerintah dunia ni bukan orang yang adil. Dia bukan orang yang adil. Sebab itulah orang-orang Kristian, orang kafir ni, dia takut orang Islam ni ada kuasa. Bila ada kuasa ya, mulai dia takut. Sebab kalau Islam ada kuasa, dia akan turunkan perintah Allah. Dia akan turunkan undang-undang Allah. Dia akan turunkan peraturan Allah. Manusia ni
Tak boleh selesai masalah kecuali kalau terima, kecuali kalau mengambil perintah daripada Quran. Betul Dr. Ali Syalabi kata. Sebab pada itu dalam mukadimah saya ada kitabnya. Saya ada bawa kitab tu. Ada dengan DB saya. Dia kata, kenapa orang sekarang manusia ni makin zalim? Keruntuhan akhlak, kejatuhan moral, kezaliman berlaku, kebobrokan akhlak, kehancuran ekonomi yang zalim. Sebab apa dia kata? Sebab manusia ni dia punya hubungan dengan Al-Quran tu, orang Islam ni hubungan dengan Al-Quran tu terlampau renggang, dia kata. Betul tak? Terlampau renggang. Sebab sumber kepada utama untuk selesaikan masalah dunia ni, kau surat kamar repot je. Kita buat selesai masalah, kita membaca. Dia tak ada repot, dia tak ada masalah. Dia tak selesai masalah. Quran dia turun, dia ada dua sifat. Satu, al-amru, perintah. Yang kedua, an-nahyu, cegah. Perintah, cegah. Dia tak perintah tu, dia kena cegah. Bila sebut perintah, cegah ni, dia tambah, dia combine. Dia akan balancingkan, dia akan hasilkan satu namanya sebagai satu nama kaedahnya penyelesaian, resolusi. Dia suruh kita sembahyang, betul. Tapi dia Islam suruh kita jangan mencuri. Nampak penyelesaian ni? Benda ni tak ada dalam benda lain, tak ada dalam undang-undang lain. Sebab itulah bila politik ni tidak dikuasai oleh Islam, kita tak boleh nak kata apalah. Masjid ada, tapi sampai bila pun dia masjid ni akan ramai daripada orang. Sembahyang subuh, cicak lagi ramai daripada kita. Masjid banyak, orang Islam ramai, tapi sampai bila pun orang Islam ramai ni tak boleh beri manfaat kepada agama Allah. Sebab apa? Sebab kita sendiri tak guna balik. Farudduhu ilallahi wa rasul. Yang disebut oleh Allah kembali pada Allah dan Rasul. Ya? Dan juga perkauman. Perkauman pun masalah. Perkauman kan macam jahiliyah. Zaman sekarang ni tak boleh kita nak kaum-kauman. Bumi Allah ni untuk semua kaum. Allah cipta kaum tu kaum ni. Man da'a asabiyah laisa minna. Siapa suruh asabiyah bukan daripada kami, Nabi kata. Siapa mati man mata, siapa mati dalam keadaan asabiyah, habis dah ia. Teruk dari nanti, Nabi kata. Jadi kita ni, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Itu dia. Kamu dicipta dengan berbangsa-bangsa, laki-laki perempuan berbilang-bilang kaum, lita'arafu, untuk kenal. Itu ya. Bukan untuk berperang. Perang teman-teman di kaum lain, perang dan kaum ini. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Kau bukan faktor utama nilaian Allah. Yang utama nilaian Allah adalah takwa. Nabi kata tak ada beza orang Arab dengan orang tak Arab. Semua sama, kecuali takwa membezakan orang. Tidak ada orang Ajam dengan Arab, tak ada beza. Lepas tu kita kata, oh orang Arab ni semua beriman. Kalau semua beriman, menang dah Islam di Palestin tu. Tapi tak menang lagi. Sebab orang Arab pun ada masalah ni, masalah iman. Bila masalah iman banyak sangat, Allah Ta'ala uji. Negara satu persatu hancur. Sebab di sana bumi Nabi diturunkan. Tapi di sana lah bumi Nabi banyak dilupakan. Makin lupa. Lepas tu Allah Ta'ala banyak hantar balak sebelah sana. Balak perang, tak sudah sampai sekarang. Apa jadinya tu? Sebab mereka lupakan Allah. Tak menang-menang. Sebab apa jadinya tu? Sebab kita pun tak ingat Allah. Jadi Allah Ta'ala tak bagi menang. Sama juga bohong. Jadi sama-sama kena peranan. Dia kata, hai Palestin lain, Palestin tempat sana, kita di sini. Apa beza? Tak ada beza. Sama-sama Islam. Innamal mu'minuna ikhwah. Kita sama-sama orang Islam. Dia kata sini, padahal Islam sangat memberikan ingat kepada supaya bersifat zuhud dalam masalah pemerintahan. Inilah yang masalah kita. Orang Islam terutama. Bila kita ada kuasa, kita jangan bersifat takbur. Khalifah Umar Abdul Aziz, keturunan kepada Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab di 23 dunia ni, di genggamannya tuan-tuan. Tapi solehnya Masya Allah. Ruhban fil lail wa fursanan fil nahar. Sayyidina Umar ni siang bagaikan singa, malam bagaikan seorang ahli ibadah. Kita siang bagaikan singa, malam bagaikan mayat, tidur terus. Tak mengaji, tak baca Quran, tak dengar kuliah. Singa juga, tapi singa benda lain.
ngamuk entah apa. Tapi Sayyidina Umar ni, Allah zuhudnya tuan. Malam-malam jumpa umat, bagi rezeki. Sampai orang tak kenal dari Sayyidina Umar. Bukan? Bagi rezeki, bagi duit, bagi daripada Baitul Mal, bagi rezeki. Kita nak jumpa orang pemimpin macam ni, bolehlah esok pilihan raya baru datang. Ada setengah gitu, ada setengah okey. Bukan? Umar Abdul Aziz, dia nak tulis kitab. Umar Abdul Aziz, ya? Dia matikan lampu pemerintahan, lampu negara, dan hidupkan lilin. Umar Abdul Aziz. Khalifah Harun Ar-Rasyid setiap hari pergi jumpa ulama. Siapa Khalifah Harun Ar-Rasyid? Nama dah Khalifah lah. Seorang pemerintah Islam yang hebat. Tapi setiap minggu dia akan ziarah ulama. Dia minta nasihat daripada ulama. Itu baru dia sikap zuhud. Sebab itulah bila pemerintah Islam ni, dia ada sifat zuhud dan dia ada sifat qanaah. Apa makna qanaah? Cukup apa yang ada, insya-Allah. Allah Ta'ala akan lafatahna alaihi barakatin minas sama'i wal ardh. Aku akan keluarkan barakah daripada langit dan bumi, insya-Allah. Itulah rahsianya Islam. Kenapa pemerintahnya agak stabil, rakyatnya bertakwa? Sebab an-nasu ala mulukihim. Manusia ni akan ikut agama pemimpin. Kalau pemimpin rosak, manusia pun rosak. Itu basically dari sudut mau katakan teori pemerintahan yang diajar oleh ulama. Kita boleh baca kitab As-Sultanat Ahkam yang dikarang oleh Al-Imam Mawardi, mufti kerajaan Islam zaman dulu. Dia sebut kriteria utama nak jadi pemimpin, ada dia punya kriteria. Antaranya seorang itu mesti faqih. Apa makna faqih? Faqih ni boleh menyelesaikan masalah umat. Tafaqahu qabla an tusawwadu. Sayyidina Umar sebut dalam riwayat Bukhari, kamu nak jadi pemimpin, kamu mesti seorang yang faqih. Faqih ni boleh selesaikan masalah umat, boleh menjadi contoh kepada umat. Itu baru boleh jadi pemimpin. Kalau tak, dua golongan yang lebih dahulu cium api neraka. Pertama sekali pemimpin yang zalim, yang keduanya orang yang menyuruh pada agama, dia menjual agama untuk kepentingan nafsunya. Ini dua pemimpin ni lebih dulu masuk neraka. Yang jahil-jahil ni belakang sikit, dapat tiket lambat sikit. Yang dua pemimpin ni dapat awal sikit tiket, dua golongan ni. Selain daripada perempuan yang bagaikan telanjang tu, berjalan-jalan, punggungnya bagaikan kumpul, kepalanya bagaikan kumpul unta, sifat min ummati Nabi kata, ini pun dua orang tak cium bau surga Nabi. Tapi itu kan kita muhasabah supaya kita tak jadi golongan macam ni. Yang kedua disebut oleh Al-Imam Hasan Al-Banna. Kenapa orang Islam ni jadi habis, hancur, dirungkai oleh kehidupan sekarang? Dia kata, ini dibuat di zaman dulu lagi ni, sejak dulu. Dia mati ditembak pada tahun 1949, 48 sekitar demikian. Sebelum itu baru, sebab zaman dia hidup ni teruk. Anak muda yang dengan arak, dengan kehidupan masyarakat yang sangat teruk. Sehingga kan dia sendiri zaman masa terjah sekolah rendah lah, dia buat satu taifah kumpulan membersihkan jiwa daripada kemewahan dunia. Zaman sekolah lagi dia buat. Hebat ni masa Al-Banna ni. Yang kedua disebut sini krisis agama, dia kata nyeleweng daripada agama, dan agama sebagai akidah ni dia tak buat macam akidah. Maksudnya sini yang kedua ni, bila berlakunya krisis agama dan mazhab, ini pun satu hal juga ni. Pantas sikit, berbeza sikit pandangan, kafir antara satu sama lain. Ini pun masalah tuan-tuan. Saya ingat di tahun ni agak kurang sikit. Tempat saya belajar, senang-senang kita dikata kafir. Padahal baru saya lepas salam tadi, kafir terus. Nabi kata siapa yang buat kafir pada sahabatnya, pada saudaranya, tak kena pada kafir itu, kena pada diri sendiri. Ini ada sesuai dengan kitab Kabair. Kafir antara satu sama, mentakfirkan antara satu sama lain. Saya pernah dengar seorang ustaz tu, ini pertama kali saya belajar, semangat belajar. Saya dengar dia cakap, panas juga telinga ni. Semua kafir ini, dia kafir tu kafir, ni sesat-sesat. Kita jangan menyesatkan orang. Soal sesat tak sesat ni tak boleh. Cuma kita bertasamu, kita lapang dada dulu. Kita kata,
tindakan tak betul. Kita nak kafirkan dia, mesti tabayun yang sungguh-sungguh tabayun. Maksudnya kalau betul-betul dia sembah berhala tu, memang kafir lah. Tapi kalau tengok dia cakap pun taklah sampai mengkafir, kita terus kafirkan dia. Oh, bahaya tuan. Ini satu kaedah dakwah yang sangat berbahaya, mengkafirkan orang. Nasi sikit, nasi zaman Nabi tak ada. Ini bid'ah dalalah. Wa kullatin dalalah finnar. Habis menangis budak tu dengan nasi. Masuk neraka juga ampun banyak walaupun penasih. Allah. Semua ni kafir tu mana ni? Ini masalah kita bila kita dia nahdun da'i wala qudu. Imam Hasan al-Banna Imam Hasan al-Hulaimi, seorang tokoh ulama daripada Mesir. Kita ni berdakwah bukan tokoh. Kafir. Dia sejak mengkafirkan orang, peperangan mazhab. Inilah berlaku pada Syiah. Syiah dia kafirkan para sahabat. Saya ada satu buku tentang bagaimana bagaimana ketaksuban Syiah ni. Sehingga dia kata imamnya masuk macam Nabi. Wahyu sudah turun. Patutnya turun kepada Sayyidina Ali kepada Rasulullah. Tengok kepala otak taksub ni. Bukan. Kita jangan taksub baik. Aku nak jadi imam tu. Kalau imamnya pun aku, imam dia juga. Yang ini macam tak sah dia. Dia tidak boleh dia tak sah. Kita main tembak. Dan Syiah ni, dia buat agama baik. Tapi dia taksub, dia jadi politik. Dia jadi politik tu yang jahat tu. Sebab tu Syiah ni dia ada satu lagi rumput, al-imanu bil imamah, beriman kepada pemimpin. Dia mensucikan pemimpin. Pemimpin dia maksum macam Nabi. Nampak pemimpin dia? Imam Al-Khulani dan imam-imam lain 12 imam tu semua dia maksumkan. Ini taksub bahaya. Orang yang taksub ni bahaya. Dia boleh menutup hati kita, tak boleh menerima pandangan. Sedangkan dalam Islam ni ijtihad besar. Ijtihad banyak, luas, pandangan luas. Tuan-tuan. Tapi kita ni tak ada nak terima pandangan. Kita kafirkan segala benda. Tak boleh tuan-tuan. Tengok dulu lah kalau benda tu ada relate pada agama. Contoh macam baca Yasin. Ini biasa berlaku kan. Di setengah semenanjung ni baca Yasin ni agak jadi budaya juga. Tapi ada setengah ustaz dia maki terus. Dia buat, ini baca Yasin zaman Nabi tak ada. Ini semua ni kafir belaka ni. Ini semua bid'ah. Bayangkan kalau orang first time masuk masjid, dengar benda tu. Rupanya aku kafir. Sebenarnya kita ni dalam agama ni, dia luas dia punya dia punya tasamuhnya, lapangnya itu luas. Sebab tu Nabi, kaedah dakwah Nabi ni tak menghukum, dia menerang. Dia tabayun. Seorang lelaki badui kencing di masjid Nabi, kencing masjid Nabi, bukan rumah, masjid. Para sahabat bangun, Sayyidina Umar bangun. Sayyidina Umar ni tak ada benda lain, pancung saja. Itu saja. Nabi kata apa? Izinkan dihabiskan air kencing ni. Kalau dia lari kan, baru pula air kencing ni. Lagi teruk kerja kita. Betul? Kaedah dakwah Nabi. Nabi tu kata, woi, hantam terus pula ni, royok terus dia. Orang ajar kencing. Ya, kita kena. Sebab tu ada orang alim, tapi dia tak boleh adjust ilmunya. Sehingga kalau orang dengar tu, dia jadi macam dia tak terima keinginan Islam. Dia seberatnya Islam. Itu masalah gitu. Padahal Islam ni cukup indah. Cukup indah. Baik. Cuai dengan kitab Allah Ta'ala dia kata sini. Krisis orang Islam ni bila dia cuai dengan kitab Allah. Itu saya kata tuan-tuan, bila kita tak balik pada agama Allah ni, kitab Quran ni, habislah. Krisis takkan selesai. Ini sekarang timbul pula krisis-krisis lain. Sebab apa jadi gini? Sebab kita tak balik pada agama. Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitab Allah was sunnati. Aku tinggalkan kamu dua perkara yang kamu takkan sesat jika kamu pegang selama-lamanya. Kamu takkan sesat. Lan tadillu. Nabi kata, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau kita pegang dua benda ni, apa benda cabaran pun kita tak akan sesat. Tapi kita tak baca Quran, kita tak mengaji Quran, kita mengaji benda lain. Ini wasiat ni daripada Tok Guru, Tok Imam.
Macam-macam dalam punya dukun-dukunnya tu. Ambil Quran dulu, baca dulu basic agama kita. Jangan mengabaikan. Jadi bila basic agama kita kuat, kita boleh nilai mana yang hak, mana batil. Kita boleh tabayun itu barang. Tapi kalau kita main sembarang siap, Quran kita nak baca, kita terima macam-macam ajaran. Main-main tanggal lah, baca ini, yang kita rasa macam macam tak faham bahasanya. Sebab Quran tak baca, tapi benda lain syok kita nak baca. Baca Quran dulu. Bila baca Quran, ada akidah daripada Quran, mengaji Quran, basic akidah yang kuat. Letaklah apa cabaran pun kita boleh tangkis. Kita tak susah, tak mudah dipermainkan oleh kesesatan. Ini banyak sesat-sesat sekarang ni. Kan? Ya, sebut satu tak daya. Di Selangor ya, Selangor saja 130 lebih ajaran sesat. Banyak tu kan, 100 lebih. Pemuda kafir lah, itulah ini macam-macam. Yang sembahyang sekali jamak terus, dia mengikut imam, dia mengikut Syiah. Syiah dia sembahyang jamak terus. Asar maghrib jamak. Macam bagus ni, dia pun sekali jamak. Habis cerita, rosak kita punya akidah kita Islam kita. Yang ketiga disebut sini, ini paling penting ni, mengabaikan ilmu-ilmu praktikal daripada Islam dan juga daripada pengetahuan dunia. Maksudnya apa? Maksudnya orang Islam tak mempelajari Islam, satu hal. Yang keduanya, orang Islam tak mempelajari kemahiran mengurus dunia. Dia tak mengambil title waja'alna khalifah. Disebut oleh Allah dalam Quran, khalifah adalah tugas untuk mentadbir dunia, menguruskan dunia. Satu hal kita tak mengaji Islam, satu hal lagi kita tak mengaji ilmu-ilmu teknikal. Macam mana kita nak melahirkan orang yang pakar dalam berbagai bidang. Tengoklah di hospital-hospital ni, berapa banyak doktor Islam. Kan? Tak ramai. Kawan saya adalah 4-5 orang. Itu pun sengsara juga belajar itu. Alhamdulillah lulus jadi doktor. Ada belajar balik daripada Bosnia, balik daripada Rusia, jadi doktor. Saya kata jangan minta jauh-jauh, minta sini lah. Anak kita, bini kita mau beranak, salin. Jadi doktor, siapa? Orang bukan Islam, dia tak begitu relax ya. Kita gagal mereka doktor Islam. Itu krisisnya. Bini kita relax saja sentuh begitu. Kita tempat lain, duduk tengok, tak takut tengok bini keluar darah banyak. Kan? Disentuh. Kawan saya, doktor, dia kata nak jumpa doktor sakit kuat di mana-mana hospital ni, tak ramai Islam. Adalah sikit. Itu pun spesialis, itu pun agak mahal. Kita ni kalau sudah mau salin, duit mana banyak sangat. Pergi hospital tu bawa lah, tu hospital mana-mana. Itu semua ramai doktor-doktor tak Islam. Mana-mana Selanjung itu juga kes. Ada doktor yang India pegang bini kita. Orang salin ni bukan dari mulut, dari kemaluan tuan. Tengok dia lagi tu lah, terpampang depan mata. Pegang dan sebagainya. Nah, doktor kita lah, kita gagal menaikkan doktor. Kita gagal menaikkan doktor ni engineer Islam. Kita gagal menaikkan pemikir-pemikir Islam. Yahudi, yang Nasrani, jangan cerita tuan-tuan. Mereka ni bersuku-suku. Mereka ambil kitab Ibn Sina, antik kitab perubatan. Dia terjemah dalam bahasa Rom, Parsi, Spanyol. Dia terjemah, dia belajar kitab Ibn Sina, kitab perubatan. Dan dia sekarang antara orang yang cemerlang dalam bidang perubatan. Ibn Sina, tokoh perubatan Islam. Al-Jazira, Al-Khawarizmi, tokoh dalam bidang kejuruteraan. Semua dia belajar. Zaman kehancuran, zaman kegelapan, disebut sebagai zaman gelap Eropah. Mereka banyak berhijrah ke negara-negara yang diperintah oleh Islam. Dia belajar, dia ambil kitab orang Islam, dia terjemah. Sampai sekarang ada di perpustakaan di London, Oxford, Harvard, Cambridge. Ini universiti-universiti yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 dunia. Universiti kita nomor 240 di kawakan ke atas. Okeylah juga ada ranking, daripada tak ada ranking, tapi agak jauh lah. Sebab orang belajar sendiri, sedangkan kita punya khazanah Islam.
Itu tak masuk tentang akidah kita lagi yang macam-macam pelik-pelik akidah kita ni. Ilmu pengurusan kita gagal. Saya ulang sekali lagi, ilmu masa kita gagal. Saya kutub, saya sebut tadi sebelum ini. Aku pergi negara bukan Islam, aku nampak Islam, aku nampak orang Islam. Dia nampak urusan Islam tu sistematik. Masanya, organisasinya, mana-mana syarikat dia tengok, cantik semua. Tapi tengok jauh, tengok Jepun siap. Jepun di negara hancur tuan-tuan. Dia ni, kalau Hiroshima Nagasaki tak dibom tu, sampai sekarang dia perintah kita ni. Tapi sebab dibom tu dia balik tu, habis negaranya. Hancur lebur, dihantam oleh Amerika, tentera berikat, bom atom ni bukan bom sebarang-sebarang. Dia punya serpihan dia boleh menghancurkan kita. Ini letupan dia tu, tapi dia boleh membina balik negara. Toyota semua tu, itu semua punya yang kita guna ni semua produk-produk Jepun banyak ni. Kita ada sikit, tak banyak. Produk kita tak banyak, tapi ada lah. Tapi tak berapa nak power sangat, nak menguasai ekonomi dunia. Jepun, China sekarang nak menguasai ekonomi dunia. Sebab tu Amerika Syarikat takut sekarang. China dalam proses nak menguasai ekonomi dunia. US dah takut sekarang. Patut datang US datang ke negara Asia. Nak buat perjanjian dengan negara Malaysia supaya buka pasaran baru di Malaysia. Ada kesan, ada kesan. Barangan kita tak laku, barangan Amerika semua masuk. Kita beli barang Amerika, kita kayakan Amerika, dan duit yang kita dapat daripada negara kita, dia tembak balik orang Afghanistan, Pakistan. Kan bijak politik orang, kita pula, okey lah, dengar dan salam, tulis surat dan sebagainya, setuju. Ini masalah kita bila kita tidak partai dan negara. Aku pergi negara orang Islam. Dia kata, aku tak nampak aku nampak Islam, aku tak nampak orang Islam. Aku nampak orang Islam, aku tak nampak Islam. Dia punya pengurusannya itu. Pengurusan kita pun agak fail juga, kan? Setengah-setengahnya itu, kan? Lepas tu kita terpaksa mengimport, kan? Syarikat-syarikat besar yang diatur oleh orang bukan Islam. Sebab pengurusan mereka agak okey. Kita kena beli, kan? Saif Darbi, kan? Plantation yang menguasai, kan? Sampai sekarang di tahun itu plantation yang agak besar. Saif Darbi, orang bukan Islam menguasai dari sudut pengurusan. Kita jadi peladang siap. Bagilah kelapa sawit urus. Sebab kita tak ada kepakaran. Kita tak ada kepakaran. Kita hanya satu lah ada. Kita boleh banggakan. Dua, Proton, Petronas. Petronas memang daripada Malaysia. Kita cari gali di luar negara. Kawan saya 2-3 orang kerja Petronas. Tapi kena tahan lah di atas laut. Tahan juga itu kadang-kadang. Jumpa bini seminggu, sebulan siap. Sebulan seminggu. Itu pun kadang-kadang kena balik cepat. Aku lagi tak tahan kalau hidup. Yang keempatnya dia kata sini, terpedaya dengan tipu muslihat. Dia kata daripada musuh Islam. Dia kata, iya. Bila kita ditipu oleh musuh Islam, kita tak sedar kita ditipu. Orang Islam. Lepas tu Sayyidina Ali kata, al-haq biduni nizam yaqlibuhu al-batil bin-nizam. Al-batil bin-nizam. Kebenaran yang tak tersusun akan dihancurkan oleh kebatilan yang tersusun. Kebenaran yang tak tersusun akan dirosakkan, akan dikalahkan oleh kebatilan yang tersusun. Dia kata, Sayyidina Ali kata, itu yang berlaku sekarang. Kita orang Islam di pihak benar, tapi kita tak susun strategi kita, tak susun pentadbiran kita. Kita mudah ditipu oleh musuh-musuh Islam. Pemikiran kita, hiburan, senang-senang ditipu anak-anak kita. Berhibur sambil menderma. Panggillah parti artis luar negara. Ustaz, dia bagus untuk menderma. Pula-pula kan ditipu. Terginjal-ginjal dan sebagainya. Ada mana boleh begitu? Tapi Ustaz bagus menderma untuk anak-anak yatim. Sama juga kau pergi mencuri di bagi Islam, kau bagi makan anak yatim. Tapi kurang juga sebenarnya. Menderma sambil berhibur. Tapi kalau panggil ya hanana, salatu bisalabit mubin, tuan guru bagi tausiah sikit, selawat. Baru dia namanya berhibur. Cara Islam. Dia terkejar-kejar. Ustaz ada tabung tu. Dia boleh buat. Kenapa dia bertipu tu? Ini masalah kita. Dalam keadaan sedar kita ditipu.
tak sedar lagi dari kita. Kan? Sebab itulah bila disebut orang Islam ni, Nabi kata dia tak boleh diperalatkan sebanyak 2 kali. Bila diperalatkan 2 kali, itu tandanya kita memang bodoh lah. Orang Islam ni, orang beriman ni, dia tak boleh diperalatkan 2 kali. Dia sekali masuk perangkap, kali kedua dia tak akan masuk perangkap sudah. Itu orang Islam. Dia ada tahzir, dia ada azarnya, dia ada sir, dia ada tarbiyah amniyah, ada keselamatan. Perjanjian untuk Palestin, resolusi saja sejak tahun 1960, bukan 1960, sejak tahun 68 tahun, dekat 70 tahun krisis Palestin ini. Saya ingat dalam sejak tahun 1940 sampai 2014 berpuluh-puluh resolusi untuk Palestin ini, satu pun tak pernah buat. PBB buat persidangan, resolusi, janjian damai, perang juga. Jangan ditipu saya kita kan. Nama janjian damai, resolusi, dia perang juga. Tengok, dia juga yang tembak kita. Lepas tu, bila kita tanya Hamas, geng Hamas, Al-Harakatul Qawamatul Islamiyah, Harakah Islamiyah, Hamas ni yang sangat ditakuti oleh Israel. Dia kata tak ada dah penyanyi nama ini, tembak terus. Sejak tahun 1940 sampai 2014, berapa ramai resolusi perjanjian damai yang buat untuk kami? Berpuluh-puluh beratus-ratus di PBB itu, tak pernah damai-damai pun. Makin besar pula dia punya bodoh. Bodoh sepadan, pakarnya tu makin dibesarkan. Kecil negara Palestin, makin besar pula negara Israel. Mana kemerdekaan untuk kami? Resolusi merdeka untuk Palestin, tak merdeka pun. Ini yang Hamas ni, tak ya? Hamas ni ada satu gerakan, Rijal Al-Qassam. Rijal Al-Qassam ni syarat nak jadi tentera dia habis Quran. Tak habis Quran pun apa? Rajin baca Quran, puasa sunat Isnin Khamis, dengar kuliah maghrib, dengar kuliah ilmu. Disebut tu kan? Latan Arba'in 40 An-Nawawiyah hadis 40 tu dia kena apa? Dia mulai jangan tinggal tentera Rijal Al-Qassam bawa Hamas. Siang jadi doktor, malam jadi Hamas. Dia kata apa? Dia kata tak ada damai-damai antara Israel. Menipu saya tu dalam resolusi. Ditipu terang-terang saya kita. Lepas tu dia tembak lagi. Lepas tu dia bunuh lagi. Itu berlaku pada tahun 2000 berapa? 2004. Camp Sharba Shatila. Kata damai. Dia berpakat dengan geng-geng Tasuk. Orang-orang Jordan, geng-geng apa ni? Orang-orang yang bukan Islam tapi Tasuk, nak serang Islam. Dia berpakat, dia pergi ke Camp Sharba Shatila. Ni camp peralihan Palestin. Dia sembelih orang Islam ramai-ramai. Dan ada sembelih dia bakar lagi. Kata di PBB resolusi damai, dia kenapa tembak lagi? Itu saya kata ditipu terang-terang saya kita. Sebab tu Hamas tak ada perjanjian damai dah, tembak terus. Sebab itulah yang hakikatnya berlaku. Perjanjian damai yang dah 70 tahun damai-damai, resolusi banyak, perang juga akhir. Itu yang dia kata tidak ada sedap. Ini semua tipu daya. Itu tipu daya. Tuan mati Allah Ta'ala, inilah antara benda yang digariskan oleh Imam Sarkana. Yang perlu kita ambil bersama intiman. Yaitu krisis politik, krisis asabiyah, krisis kefahaman kita, krisis akhlak kita, yang mesti kita selesaikan dari semasa ke semasa. Bila kita selesaikan benda ni, insyaAllah kita akan nampak orang Islam ni kembali menjadi sinar gemilang pada tahun dulu-dulu yang kita nak balik. Pada tahun 1923 kita masih cemerlang, 1924 kita jatuh, kita nak kembalikan balik keagungan Islam. 1924 kerajaan Islam jatuh, Turki Utsmaniyah jatuh, sultannya dihalau begitu saja daripada istana. Kan hinanya kita, kerajaan Islam. Dan antara syarat, antara petua Islam ni kenapa jatuh? Sebab itulah krisis-krisis ni. Pemimpinnya zalim, pemimpinnya tidak adil, pemimpinnya jahil, rakyatnya pun jahil, dan akhirnya kerajaannya jatuh. Bila kerajaan jatuh, kerajaan ni kalau jatuh nak bangun balik susah tuan. Dia memerlukan masa yang lama. Macam kerajaan Islam jatuh 1924, sekarang 2014, sudah hampir 100 tahun kita tak bangun. Dia nak bangun tu susah. Sebab dia bangun tu dia kena ada syarat-syarat yang kena kita penuhi, syarat akhlak, syarat iman, syarat ilmu, syarat kekuatan kita, syarat islah, kebaikan kita, dan segala syarat yang perlu kita titik beratkan. Sekadar itulah wallahu a'lam.
ma asabaka min hasanatin min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin min nafsik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa la zidna 'ilma. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana 'ala dinik wa bisabrik wa 'ala ta'atik. Wassallallahu ala Muhammadin karim wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.